macam simple tapi sampai boleh membawa maut kepada pesakit. Puan kata, selama puan bekerja sebagai private nurse ni, apakah antara masalah yang banyak penjaga ataupun keluarga kepada pesakit yang terlantar ni banyak terlepas pandang? Okey Amanda, terima kasih atas soalan. Okey, sepanjang pengalaman saya sebagai private nurse saya boleh nampak banyak benda yang penjaga terlepas pandang apabila menjaga pesakit di rumah. Okey, antaranya adalah satu, mereka cuai semasa memberi makan dan minum kepada pesakit. Kita fokuskan kepada pesakit yang mempunyai tiub susu atau nasogastric tube, okey, tiub yang melalui hidung ke perut tu kan. Okey, kesan yang kerap berlaku adalah tersedak susu. Okey, ini adalah kerana susu yang sepatutnya masuk dalam saluran perut tapi dia masuk ke saluran pernafasan kita di bahagian atas paru-paru. So it can lead to aspiration pneumonia, iaitu jangkitan kuman kepada paru-paru lah. Okey, dan yang kedua, mereka cuai dalam penjagaan tiub kencing. Okey, mereka tidak meletakkan urine tube di tempat yang sepatutnya. Okay, so it can cause the backflow of the urine daripada bag. Okay, once urine dah keluar ke bag, urine tu akan jadi kotor lah, dia tak boleh masuk balik ke dalam saluran kencing. So that's why it can cause urinary tract infection atau jangkitan kuman ke saluran kencing, UTI. Alright. Dan yang ketiga, mereka tidak peka dengan penukaran posisi pesakit yang terlantar. Okay, apabila pesakit terlantar dalam masa yang lama, mereka tidak boleh dalam posisi yang sama untuk jangka masa yang lama. Ini akan menyebabkan kudis tekanan. Kudis tekanan akan berlaku. Okay, that's why saya akan menekankan 3 perkara, 3P, sebelum penjaga membawa pulang pesakit ke rumah. P yang pertama adalah persediaan. Persediaan seperti contoh katil yang boleh dilaraskan macam katil hospital tu. Okay, atau bilik yang selesa, yang mempunyai pengudaraan yang baik, tandas yang accessible to the patient, especially untuk pesakit yang boleh berjalan ya. Okey, dan alatan yang diperlukan semasa penjagaan pesakit seperti glove, sanitizer, okey, semua tu penting. Okey, P yang kedua adalah penjagaan. Penjagaan, cara tukarkan pampers, cara tukarkan cadar dan pakaikan baju. Okey. P yang ketiga adalah pencegahan. Pencegahan daripada perkara yang saya sebutkan tadi, pencegahan daripada tersedak susu, jangkitan kuman dan pencegahan daripada kudis tekanan. Okey. Oh, okey. Tapi boleh terangkan sedikit tak apakah itu kudis tekanan dan kenapa pesakit yang terlantar ni dia mudah alami kudis tekanan tu? Okey, boleh Amanda. Kudis tekanan atau luka tekanan ya, atau paling dikenali sebagai bed sore atau pressure ulcer, dia adalah merupakan kecederaan kepada kulit dan tisu akibat daripada tekanan yang berterusan. Okay, kesan daripada penekanan yang berterusan ini akan mengehatkan pengaliran darah. Okay, darah yang membawa oksigen ke kawasan tersebut tak sampai lah ya. Okay, so apabila oksigen tak sampai di kawasan yang tersebut, ia akan menyebabkan kematian sel dan sel akan jadi rosak. Okay, risiko untuk pesakit bed sore sangat tinggi kepada pesakit yang mempunyai pesakit yang unconscious, tidak sedarkan diri, pesakit yang mobilitinya terhad seperti pesakit stroke ya. Okay, and then pesakit yang mempunyai kecederaan saraf tulang. Okay, saraf tunjang. Okay, ini kerana mereka kurang sensitif kepada kesan sakit dan tekanan. Okay, dan pesakit yang mempunyai penyakit 3 serangkai juga, sakit jantung, darah tinggi, kencing manis, mereka mempunyai masalah peredaran darah. So they are prone to get this bed sore. Okay, so seperti yang Puan Izzata cakap tadi, pesakit yang tidak sedarkan diri ataupun stroke lah contohnya, mereka cenderung untuk kena sakit kudis tekanan ni kan. Puan boleh share sikit tak selalunya dekat bahagian mana yang pesakit-pesakit ni akan alami kudis tekanan tu, dan apa akan jadi seandainya kudis tekanan itu tidak dirawat? Okey Amanda, tadi Amanda ada mention tentang pesakit yang tak sedarkan diri kan. Contohnya macam pesakit dekat ICU lah, dia orang memang terlantar dan tak sedarkan diri. Okey, kawasan yang selalu jadi bed sore adalah kawasan yang bertulang, bony prominence area.
Okay, sebab dia paling dekat dengan surface kulit kita lah. So untuk dapatkan geseran atau tekanan tu sangat mudah. Okay, so contohnya kalau pesakit terlantar, dia akan senang dapat di kawasan tulang punggung atau kita panggil sacrum area. Okay. Selain itu, kawasan tumit, kuku lali and side of the knees, itu terjadi apabila pesakit mengiring dan tidak meletakkan bantal di celah kaki. Dia akan terjadinya shock apabila tulang bertemu tulang. Okay. Selain itu, di tulang belikat, okay, selalu jadi juga. Dan also orang paling tak sangka at the back of the head, belakang kepala, dan also at the rim of the ears. Okay, di tulang telinga tu. Itu paling tak sangka lah. Okay, Amanda tanya pasal kalau tak dirawat ya. Kalau luka macam ni tak dirawat dengan betul, ia akan berlaku complication yang sangat teruk. Okay, ia akan menyebabkan merebaknya jangkitan kuman tersebut ke seluruh badan, ke dalam saluran darah, even ke dalam tulang juga. Okay, boleh menyebabkan banyak-banyak complication lah. Okay, macam osteomyelitis, okay, and then menyebabkan sepsis, and then boleh membunuh. Okay, nampak macam simple tapi sampai boleh membawa maut ya kepada pesakit. Okay, so apa yang penjaga perlu lakukan untuk mengurangkan risiko pesakit yang terlantar ni mendapat kudis tekanan? Ya, betul Amanda. Benda yang simple macam backsaw tu boleh membawa maut kepada pesakit. Okay, so cara untuk kurangkan untuk mencegah kudis tekanan ini adalah penjaga perlu pertama menukar posisi pesakit yang terlantar, especially terlantar. Dia kalau pesakit yang duduk pun boleh cenderung kepada backsaw. Okay, sebab dia duduk dalam masa yang lama. Dia tak semestinya pesakit yang terbaring sahaja. Ya. Okay. Dan yang kedua, pesakit perlu menggunakan krim pelembab untuk mengekalkan kelembapan kulit. Okay, kita perlu elakkan kulit daripada kering. Okay. Apabila kulit kering, ia akan mudah merekah dan akan develop wound lah. Okay, dia akan jadi scratch and then jadi wound. Wound tu lama-lama akan jadi besar. Okay, and then yang seterusnya saya boleh bagi penggunaan tilam angin. Okay, bagi pesakit yang terlantar. Tilam angin adalah ataupun ripple mattress yang boleh didapati di mana-mana farmasi berdekatan. Okay. Okay, dan seterusnya elakkan daripada penindihan tiub. Okay, especially like penindihan tiub kencing. Kadang-kadang kita tak sedar tiub tu ada di bawah patient, dia tertidur dengan sekian lama. Okay, tiba-tiba kita tengok dah ada wound. Okay, so itulah cara-cara untuk kita kurangkan kudis tekanan. Apa pun mencegah lebih baik daripada mengobati kan. Okey, soalan terakhir dari Amanda. Apakah nasihat Puan Izatul kepada penjaga pesakit yang mengalami masalah dari segi kekangan masa untuk menjaga pesakit-pesakit yang terlantar? Okey, Amanda, penjaga yang kekangan masa ni contoh penjaga yang berkejaya ya. Okey, mereka saya mohon untuk tidak tinggalkan pesakit berseorangan di rumah. Okey, minta bantuan dari luar, daripada mana-mana jururawat peribadi atau penjaga peribadi. Okay, dan the most important thing should be trusted and certified. Okay, jururawat peribadi dia sebenarnya penjagaan one to one. Okay, dia sangat eksklusif penjagaan daripada head to toe, penjagaan yang menyeluruh. Okay, so kita boleh elakkan pesakit daripada mengalami kebocoran pampers dan pesakit akan berasa selesa sebab mereka sentiasa dalam keadaan bersih lah kan. Okay, and then kita boleh strictly turn the patient, tukar posisi every 2 to 3 hours untuk mengelakkan backsaw. Okay, kudis tekanan. Okay. Baiklah, itu sahaja segmen Tanya Expert kita pada kali ini. Terima kasih Puan Izatul kerana sudi bersama kami. Terima kasih juga kepada penonton yang sudi menonton. Jumpa lagi kita dalam segmen Tanya Expert yang akan datang.